والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. Ini kata musannif rahimahullah, wa thalathu nawafil, dan tiga solat sunat, dan tiga solat sunat yang adalah ketiga-tiga ni solat sunat yang sangat-sangat dituntut, muakkadat. Ni wasalasu tu salasu nawafilah mubtada, muakkadat khabar. Jadi tiga solat sunat ni merupakan solat sunat yang sangat dituntut, dan dia tidak ada kaitan dengan solat fardu. Adapun solat rawatib itu dia ada kaitan dengan solat fardu, ataupun setengah orang sebut solat sunat kapit fardu, kan? Solat sunat kapit fardu. Baik, jadi ada tiga disebut: solatul lail, solatul duha, solatul tarawih. Solat malam yang dimaksudkan adalah tahajud, solat duha dan juga solat tarawih. Jadi antara ketiga-tiga ni, solatul lail, solatul duha dan solatul tarawih, yang paling afdal sekali adalah solat tarawih. Yang paling afdal sekali hak disebut di belakang, solat tarawih, lepas tu duha, lepas tu solat al-lail. Kalau nak ikutkan, dia nak sebut solat tarawih dululah, sebab solat tarawih yang paling afdal sekali. Tapi ada sebab lah dia sebut tu, nak ihtimam. Salah satunya nak ihtimam bagi orang nak cakna yang hak pertama ni, sebab ini paling kurang sekali. Kalau nak banding duha dengan tarawih, yang ramai buat, yang mana lebih ramai orang buat? Tarawih. Tarawih dengan duha ramai lagi tarawih. Nak banding tarawih pula dengan solatul lail, lebih lagi lah, kan? Lepas tu duha dengan lail, solatul lail, solat duha lebih ramai yang buat berbanding solat malam ni. Jadi nak cakna berkenaan dengan solatul al-lail. Sebab tu kata Muhasyi rahimahullah pada qauluhu wa salasu nawafila, dia kata mubtada wa qauluhu muakkadat khabar. Wa afdalu hadhihi thalas salatul tarawih, summa salatul duha, summa salatul lail. Wa akasal musannifu tartiba lil ihtimam bima huwa aqallu wujudan minan nas. Jadi yang afdalnya, yang afdal sekali daripada yang paling afdal daripada tiga ni, solat tarawih, lepas tu duha, lepas tu solat malam. Tapi musannif dia aks, dia terbalikkan tertib tu supaya diihtimamkan dengan solat yang dia nisbah wujud dia sangat sedikit di antara manusia, daripada orang yang buat. Baik. Wa salasu nawafila muakkadatun ghairu tabi'atin lil faraid. Yang tersebut tadi, tiga solat sunat ni muakkadat, dan dia tidak mengikut solat fardu. Dia bukan kapit solat fardu macam solat sunat rawatib sebelum ni. Ahaduha salatul lail. Yang pertama solatul lail. Maksud solatul lail ay solatun fil lail. Maknanya idhafat dengan makna fi. Idhafat kadang dengan makna lam, kadang dengan makna min, kadang dengan makna fi. Di sini idhafat dengan makna fi, ay solatun fil lail, solat pada waktu malam. Fal idhafatu ala makna fi. Walau abbara bit tahajjudi lakana aula. Kalau dia takbirkan dengan tahajud, itu lebih aula. Sebab tu yang dimaksudkan di sini. Ana cepat-cepat sikit
sebab lagi takut tak sempat. Baik, apakah maksud tahajud? Wa huwa at-tahajjud tu lughatan raf'un naumi bitakalluf. Jadi kita nak fahamlah disebut tahajud, apa dia tahajud. Sebab sekarang sesetengah orang kita ni, kebanyakan kita memahami sesuatu tersebut kadang-kadang dengan bukan kita faham dengan takrif yang betul. Faham tak? Kita sekadar dengar apa orang cakap. Kadang orang cakap tu dia bagi contoh dengan misal ataupun dengan perbuatan. Kita bukannya faham dengan takrif yang diletakkan bagi sesuatu tu. Tapi kita orang mengaji ni sebenarnya penting, bukan saja orang mengaji, orang tak mengaji pun jadi kena tahulah takrif yang betul dia. Dan orang mengaji ni lebih-lebih lagi dia tahu sesuatu tu dengan takrif dia yang sebenar. Faham? Supaya dia dapat tasawur tam, tasawur yang sempurna apa makna satu kalimat tu. Faham? Jadi sini dia nak terangkan apa maksud tahajud. Jadi kita nak tahu apa tahajud, nak tasawur, nak idrak, nak faham apa itu tasawur dengan takrif kan. Wa huwa lughatan raf'un naumi bitakalluf. Pada lughah itu raf'un mengangkatlah, kita mengangkat tidur ataupun kita bangkit daripada tidur tu dengan takalluf, dengan beban, dengan bebanan, dengan berhajat kepada usaha. Itu tahajud pada lughah. Adapun pada istilah, wastilahan solatun ba'da fi'lil isya. Itu solat yang dilakukan selepas mengerjakan solat isya. Walau majmu'atan ma'al maghrib jam'a takdim. Walaupun solat isya tu dijamakkan bersama dengan maghrib sebagai jamak takdim. Wa ba'da naumin, ba'da fi'lil isya wa ba'da naumin, dan selepas tidur, selepas fi'lil isya dan juga selepas tidur. Walau kana an-naumu qabla waqtil isya, walaupun tidur tersebut sebelum waktu isya. Dia tak syarat nak tidur tu kena selepas masuk waktu isya. Walaupun tidur tu sebelum masuk waktu isya, dia dah tidur dah. Faham? Jadi maknanya waktu malam tu dia dah tidur. Lepas tu dia dah solat isya. Jadi solat yang dilakukan selepas tu dinamakan tahajud. Faham? Sawa'un kanat tilka salatu naflan ratiban aw ghairuhu. Sama ada solat tu kanat tilka solat. Solat mana? Solat tu, solat awal-awal disebut dia istilahan solatun. Kata solat selepas perbuatan, selepas buat solat isyak. Itu solat yang dilakukan selepas buat solat isyak, yang selepas daripada tidur. Sama ada solat tu solat sunat rawatib, sawa'un kanat tilka solat naflan ratiban aw ghairuhu. Sama ada solat tu solat sunat rawatib ataupun selain daripada solat sunat rawatib. Wa minhu sunnatul isya wan naflul mutlaq. Wa minhu sunnatul isya wan naflul mutlaq wal witru au fardan au fardan qada'an au nadran. Wa minhu wa mimma dzukira min nafli ratib tu kan disebut sama ada solat yang dikerjakan selepas isyak dan selepas tidur tadi, solat sunat rawatib ataupun selain solat sunat rawatib. Naflan ratiban aw ghairuhu. Wa minhu, dan daripada naflul mutlaq tu sunnatul isya, solat sunat isyak. Naflul mutlaq, naflul ratib. Dan daripada solat sunat rawatib tu solat sunat
Isyak. Ataupun wa mimma dzukira, wa mimma dzukira tu min nafli ratib wa ghairihi tu sunnatul isya, salat sunat isya, wan naflul mutlaq, dan salat sunat mutlak. Dan salat sunat mutlak. Wal witru, dan salat sunat witir. Dan salat sunat witir itu pun bila dilakukan selepas isyak dan dilakukan selepas tidak dinamakan tahajud. Faham? Dinamakan tahajud. Au fardhan. Ni Allah sallallahu Muhammad ataf pada naflan ratiban. Sawa'un kanat tilka salatu naflan ratiban au ghairahu au fardhan qada'an au nadran, ataupun solat tu solat fardu, solat fardu qada' atau nazar. Ada ni dia ini pukul buang tidur ini. Au fardhan qada'an au nadran, ataupun solat yang dilakukan selepas isyak dan selepas tidak tu solat fardu, sama ada fardu tu qada' ataupun fardhan qada'an au nadran, qada' ataupun nadar. Sama ada solat tu solat sunat rawatib ataupun selainnya, ataupun solat fardu, qada' ataupun nazar. Jadi kita duk takbir solat dengan solat sunat tu, fatahyiduhu bin nafli jaryun ala al-ghalib. Dan kita sebut solat sunat kan. Selalu kita sebut solat sunat. Solat sunat tahajud, solat sunat tahajud. Sedangkan solat qada fardu yang dibuat selepas isyak dan selepas tidak, itu pun dinamakan sebagai tahajud. Faham? Itu pun dinamakan sebagai tahajud juga. Ini seolah-olah kita tertanya-tanya lah, sebelum kita sebut nama sunat. Jadi kita sebut sunat tu, maka dia jawablah fataqiduhu, takkidkan apa ni tahajud dengan sunat tu itu berjalan di atas ghalib. Ghalibnya orang solat sunat. Wa kadzalika qaulul khatib wastilahan salatut tatawwu fil laili ba'da naum.
Wa kadzalika qaulul khatib wastilahan salatu, ni dalam iqna macam nilah. Wastilahan salatu tatawwu fil lail ba'da naum kama qalahu al-qadhi Husain dalam iqna. Dalam iqna selepas dia taklifkan pada lurah raf'un naum bitakalluf wastilahan salatu tatawwu fil lail ba'da naum kama qalahu al-qadhi Husain. Wa kadzalika qaulul khatib. Begitu juga perkataan khatib. Pada perkataan khatib dia kata wastilahan solatut tatawwu fil laili ba'da naum, iaitu solat sunat pada waktu malam selepas daripada tidur, seperti mana berkata akannya oleh Qadhi Husain. Jadi perkataan khatib ni pun sama juga, maknanya ditakidkan dengan solatut tatawwu. Faham? Ditakidkan dengan solatut at-tatawwu. Tapi takid di situ jaryun ala al-qadhi. Begitu juga lah qaulul khatib dalam iqna, yang mana disebut istilahan solatut tatawwu fil lail ba'da naum, seperti mana berkata akannya Qadhi Husain. Maknanya kaitkan dengan solatut tatawwu tu itu jaryun ala al-qadhi. Jadi tak ada masalah lah, tak timbul iskal. Bab qadhibnya solat sunat. Jadi tidak ada orang kata, kalau orang faham sini tak ada iskal. Dia kata saya nak buat solat tahajud kan, tapi saya ada qada solat yang belum saya qada lagi. Jadi kalau ngaji ni boleh dua-dua sekali dapat. Maknanya dia solat selepas daripada tidur pada waktu malam dan selepas solat isyak, maka dia qada solat. Dia sembahyang qada solat, yang mana qada solat tu pun dikira sebagai tahajud. Wa yukrahu tarkut tahajjudi liman i'tadahu bila udrin, dan dimakruhkan meninggalkan solat sunat tahajud ataupun kata solat tahajud di umum bagi mereka yang dah biasa. Dia dah biasa dia kerap bangun, lepas tu dia tinggalkan tanpa ada uzur. Ada uzur tu lain lah, dia tanpa uzur dia tinggalkan. Ini sebab berdasarkan hadis yang Nabi kata kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr yang dia kata la takun misla fulan kana yaqumul lail summa tarakahu, atau kama qala Nabi SAW, jangan kamu jadi seperti si fulan, dulu dia sembahyang malam lepas tu dia tinggal. Jadi yang dah biasa maka makruh ya tinggalkan. Wa yusannu lil mutahajjidi al-qailulatu wa hiya an-nawmu qabla zawal wa indal muhaddisin annaha rahah qabla zawal walau bila naumin. Dan disunatkan bagi orang yang mutahajjid, orang yang nak bertahajud tu, dia ambil qailulah. Apa dia qailulah? Iaitu kata tidur sekejap sebelum zawal. An-naum iaitu tidur sebelum zawal. Sebelum daripada masuk zuhur tu dia tidur dulu, dia ambil rehat. Wa indal muhaddisin, adapun di sisi muhaddisin dia tak syarat tidur pun. Di sisi muhaddisin rehat, ar-rahah qabla zawal, iaitu ambil rehat sebelum daripada zawal, sebelum tergelincir matahari, walau bila naumin, walaupun dengan ketiadaan tidur. Wahia al-qailulah tu bimanzilati sahur lis-shaim. Dia tu menempati tempat sahur, ataupun kita kata seumpama sahur bagi orang yang berpuasa. Liqaulihi, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini istarisu, ada nuskhah istainu. Istainu. Ini kena tengok balik dah, ada ke riwayat istarisu. Istainu, kalau sini istarisu bil qailulati ala qiyamil lail. Kita minta tolong, maknanya bertolonglah kamu, minta tolonglah kamu dengan qailulah.
bertolong tu atas apa? Atas qiyamil lail. Ya, bertolonglah kamu dengan qailullah, iaitu tidur sekejap sebelum zawal, atas bangun malam. Dan wabis sahur, dan bertolonglah kamu dengan sahur ala siyami an-nahar, atas puasa pada siang hari. Wa yukrahu qiyamul lailin yadur, dan makruh qiyamul lail yang yadur, dan makruh dia bangkit ataupun bangun malam beribadat yang sekalian malam yang memudaratkan. Makruh qiyamul lail yang memudaratkan. Wa amma qiyamul lailin la yadur fala yukrah. Adapun qiyamul lail yang tak bagi mudarat, maka tidak makruh. Walau fi layalin kamilah, walaupun pada jadi qiyam satu malam makruh. Maksudnya kalau memudaratkan dia. Adapun kalau tak memudaratkan dia, maka tidak makruh. Begitu juga kalau dia menyebabkan, kalau dia qiyam satu malam tu, maka dia telah ada kepincangan ataupun kekurangan pada hak-hak orang lain. Pun sama jugalah. Jadi kalau tak bagi mudarat, tidak makruh, walaupun pada beberapa malam yang sempurna. Kerana apa? Sebab Nabi SAW pada 10 malam yang terakhir Nabi hidupkan malam kesemuanya. Faham? Adapun kalau orang tu dah dia ada kesihatan yang tidak mengizinkan, maka sekadar manalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, setakat mana yang dia mampu. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila kullahu. Adalah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, dia hidupkan malam kesemuanya. Itu dalam kitab I'tikaf, Imam Bajuri datangkan martabat menghidupkan malam. Dia bahagikan kepada tiga martabat. Martabat yang paling rendah sekali iaitu solat berjemaah isyak dan berazam untuk solat berjemaah subuh. Itu yang paling rendah sekali. Dan yang kedua, dia menghidupkan sebahagian malam. Menghidupkan ini bukan saja dengan solat, hanya dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, itu pun sama juga. Dan yang ketiga, dia menghidupkan keseluruhan malam. Malam tu dia tak tidur lah, daripada awal malam sampai akhir malam dia penuhkan dengan ibadat. Itu martabat yang paling tinggi. Jadi Nabi SAW masuk 10 malam yang terakhir, Nabi hidupkan malam sekaliannya. Baik. Kemudian dia nak sebut pula berkenaan dengan mengkhususkan malam Jumaat dengan qiyam. Jadi kata Nabi kata musannif rahimahullah, wa yukrahu takhsis lailatul jumu'ah bi qiyamin min bainil layali. Makruh mengkhususkan malam Jumaat dengan qiyam di antara malam-malam tu. Jadi malam seminggu tu dia khususkan malam Jumaat untuk qiyam, untuk solat, untuk qiyam dengan solat. Faham? Adapun menghidupkan malam tersebut dengan selain daripada solat, itu mafi muskilah. Amma ihya'u lailatul jumu'ah bi ghairi salatin fala yukrah, maka tidak makruh, khususan bis solat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia khusus. Malam-malam yang lain ada dia boleh buat, tapi dia khususkan malam Jumaat saja, itu makruh. Adapun kalau malam tu dia free, faham tak? Malam-malam ni dia sibuk, dia duduk di negeri-negeri yang cutinya Jumaat satu. Faham? Jadi dia free tu malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat. Esok tu dia cuti, Sabtu dia cuti. Macam di Kedah contohnya. Jadi dia buat
Itu atas dasar itu waktu yang dia ada. Adapun malam-malam yang ni dia ada kerja. Faham tak? Jadi itu tak makruh. Faham? Ini dia khususkan malam tu untuk beribadat daripada malam-malam yang lain. Adapun memang dia tidak ada malam lain, cuma malam tu yang dia free, esok dia cuti, itu tidak ada masalah. Itu bukan dia mengkhususkan. Faham tak? Jadi menghidupkan selain dengan solat tidak makruh. Ikutlah nak hidupkan dengan baca apa ni? Baca Al-Kahfi, berselawat, baca Yasin. Mafi muskilah. Baca Yasin kata sunnah, baca Kahfi ajak pula baca Kahfi. Baca Yasin baca pula Kahfi. Tak. Orang dah beramal tu cantik kan? Kita tambah lagi. Habis. Alam tu habis lah. Faedah tu kita ambil. Kemudian masuk balik dalam syarah. Wan naflul mutlaqu. Ini solat sunat mutlak. Dan solat sunat mutlak, maksudnya solat sunat yang tidak terkait dengan sebab ataupun sebab dan juga waktu. Fil laili, solat sunat pada waktu, solat sunat mutlak pada waktu malam, afdalu minan naflil mutlaqi fin nahar. Lebih afdal daripada solat sunat mutlak pada waktu siang. Ini nak banding solat sunat mutlak pada waktu malam dengan waktu siang, afdalnya solat sunat mutlak pada waktu malam kerana dia lebih jauh daripada riya. Faham? Wan naflu wasatul laili afdal summa akhiruhu afdal wa hadha liman qassama al-laila athlasa. Dan solat sunat pada pertengahan malam lebih afdal, dan pada akhirnya lebih afdal daripada pertengahan tu. Dan ini hadza isyarat tu balik pada mana? Musyar ilah dia disebut dalam tu wa qawluhu hadza ay kaunun nafli wasatal laili afdal wa fi akhirih kadzalik. Hadza ni liman qassamal laila aslasan. Orang yang membahagikan malam tu kepada 3. Faham? Jadi ada beberapa lah yang akan sebut ini pembahagian malam. Sama ada bahagikan malam tu kepada 3 bahagian, ataupun kepada 2 bahagian, ataupun kepada 6 bahagian. Dia bahagi 6. Jadi kalau 12 jam dia bahagi 3. Kalau 12 jam dia bahagi 2. 12 jam dia bahagi 6. Jadi bila dia bahagi 3, afdalnya dia solat di mana? Solat pada 1/3 yang kedua. Dan 1/3 yang akhir lebih afdal daripada 1/3 yang kedua.
dalam syarah ni lain, silap. Wan naflu wasatal lail afdal. Wan naflu wasatal lail afdal, ay an naflu fi wasatil lail afdal minhu minan nafli fi tarafaihi, fi tarafal lail, maksudnya awal dan juga akhir. Solat sunat pertengahan malam afdal daripada solat sunat daripada di awal malam dan di akhir malam. Ini yang bagi 3. Solat di tengah tu lebih afdal daripada solat di awal malam, dan lebih afdal daripada pada akhir malam. Jadi daripada syarahan ni, an-naflu fi wasat. Tadi dia kata wan naflu wasata. Sini dalam syarah, dalam hasyiah dia kata wan naflu fi wasat. Faham kita kat situ, fa wasatu mansubun ala zarfiyah. Faham? Masuk kerana jadi zarf. Wa qawluhu summa akhiruhu afdal, ay summa naflu fi akhiril laili afdal minhu minan nafli fi awalihi. Jadi nak banding yang akhir ni dengan yang awal. Dan solat sunat mutlak di akhir malam lebih afdal daripada solat sunat di awal malam. Dan ini bagi orang yang bahagikan malam kepada 3. Adapun yang membahagikan kepada 2, maka solat di akhir malam itu lebih afdal. Itu yang bahagikan kepada 2, solat di akhir malam lebih afdal. Itu dia sebut sini, wa hadza kaunu nafli wasatal lail afdal wa fi akhirih kadzalika wa kaunu liman qassama lail aslasan wa amma man qassamahu asna'an safan, yakni dibagi 2. Adapun orang yang bahagikan kepada 2, fa naflu fi akhirih afdal minhu fi awwalihi. Adapun orang yang bahagikan malam kepada 2, maka solat sunat di akhirnya lebih afdal daripada solat sunat pada awalnya. Maka itu boleh tanggunglah berdasarkan syarahan ni, kata solat di akhir malam afdal. Maknanya yang bahagikan kepada 2. Kalau 3, hak tengah tu afdal lagi daripada di awal dan di akhir. Lepas tu nisbah afdal yang kedua pula, apa ni yang lebih afdal kalau tu nak banding yang ketiga, 3 yang 1/3 terakhir dengan 1/3 yang awal, 1/3 akhir lebih afdal daripada 1/3 awal. Kemudian dia kata wal afdalu min dzalika kullihi an yuqassimahu asdasan. Dan yang lebih afdal daripada yang demikian tu, daripada semua yang disebut tadi tu, bahasanya dia bahagikan malam tu kepada 6. Dibagikan kepada 6 bahagian. Fayanamu salasata asdasin, maka dia tidak 3/6. Wa yakumu as-sudus ar-rabi' wal khamis wa yanam as-sadis liyaquma li-subhi min asya. Faham? Dia bahagikan 6 waktu. Jadi kalau 12 jam, berapa? 2 jam. Jadi dia tidak fayanamu salasata asdas, 3/6. Lepas tu dia bangun 1/6 yang keempat dan 1/6 yang kelima. Lepas tu dia tidur. Wayanamu sadis, 1/6 yang akhir dia tidur, untuk dia bangun menunaikan solat subuh dengan nasyat, dengan apa nasyat, cergas, dengan cergas. Sebab tu ada yang tanggungkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata ausani khalili bisalas. Lepas tu yang ketiga maknanya siam salasati ayyam min kulli syahr. Lepas tu waraka'atai duha. Lepas tu wa an utira qabla an anam. Ada yang tanggungkan wa an utira qabla an anam, dia tak takkidkan mutlak hadis ni dengan hadis yang satu lagi yang kita sebut sebelum ni. Siapa yang takut tak bangun akhir malam, dia solat witir awal. Siapa yang tamak akan bangun di akhir malam, dia solat di akhir malam. Dia siqah dengan diri dia. Maka ambil hadis ni, kaitkan hadis Abu Hurairah ni. Sebagian ulama kata dia tak kaitkan, dia tanggungkan tidak yang dalam hadis Abu Hurairah ni, wa an utira qabla an anam, maksud dia 6 kali kedua. Ni
yang kedua, naumah saniyah. Boleh ditanggungkan qablaan anam tu naumah saniyah, tidur yang kedua. Ada yang tanggungkan macam tu. Habis. Itu berkenaan dengan pembahagian malam. Kemudian solat duha. Wasani solat duha. Sekurang-kurang rakaat tu wa aqalluha raka'atan. Sekurang-kurang duha 2 rakaat. Wa aktsaruha isnata asyrata raka'atan. Dan sebanyak-banyak duha adalah 12 rakaat. Di sini ada khilaf berkenaan dengan sebanyak-banyak solat sunat duha. Adakah sebanyak-banyak duha 12 rakaat ataupun sebanyak-banyak duha 8 rakaat? Di sini khilaf. Menurut Imam Romli rahimahullah, sebanyak-banyak duha 8 rakaat. Sebanyak-banyak duha 8 rakaat. Dan di sisi Imam Ibn Hajar, sebanyak-banyak duha 12 rakaat. Tengok dalam qauluhu wa aqalluha rakaatan. Sekurang-kurang duha 2 rakaat. Wa adnal kamal 4. Dan sekurang-kurang sempurna. Tapi sekurang-kurang rakaat. Tapi nak sekurang-kurang sempurna 4 rakaat. Wa afdalu minhu, dan yang afdal daripada 4 tu situn, 6 rakaat. Wa afdaluha wa aksaruha, dan yang paling afdal dan paling banyak samani rakaatin ala sahihil muhtamad. 8 rakaat atau 4 sahih yang muhtamad. Khilafan liman qala afdaluha thaman wa aksaruha adadan isnata asyrata rakaah wa huwa alladhi masya alaihi syarih wa huwa dhaif. Cakap dia baca pun banyak sebut yang muhtamad dah 8. Jadi aku cakap ni khilaf bagi mereka yang mengatakan afdalnya 8. Yang afdal 8 dan yang paling banyak nisbah adat jumlah rakaat 12 rakaat. Dan inilah yang berjalan atasnya oleh syarih, dan ini adalah dhaif. Faham? Dan di sini dia istisna daripada kaedah, apa yang lebih banyak perbuatan dia, amalan dia, maka dia lebih afdal. Dalam pendapat ni dia istisna daripada kaedah tu. Faham? Sebab yang mengatakan 12, afdalnya 12 juga, afdalnya 8 juga. Afdalnya 8. Cuma pendapat yang disebut dalam ni, pendapat muktamad ni, afdal dan aksar. Yang kata 12, afdal tetap 8 juga, tapi paling banyak aksar 12. Tapi afdalnya 8. Jadi dia terkeluar daripada kaedah yang menyebutkan apa yang banyak perbuatan dia, amalan dia tu, maka dia lebih afdal. Falau ahrama bi aksara minas samani lam yanakid ihramuhul mustamilu ala zaid in kana amidan wa illa in aqada naflan mutlaqa walahu an yajma'a samaniyata fi ihramin wahid wal afdalu an yuhrima bi kulli rak'atain. Kalau dia berihram dengan lebih daripada 8 rakaat, tak pendapat yang muktamad ni, kalau dia ihram lebih daripada 8 rakaat, tak jadi ihram tersebut. Tapi dengan syaratlah ihram tersebut dia melengkapi ataupun terkandung dalam ihram niat dia tu jumlah yang lebih. Faham tak gitu? Al-mustamil tu, maksudnya dia ihram Allahu Akbar, dia niat dalam hati dia 10 rakaat. Jadi dalam ihram tu ada mustamil ala zaid, ada 8 dan ada yang lebih sekali dalam niat dia. Sebab dia niat 10, dia sembahyang terus 10 rakaat kan boleh. Kalau nak sembahyang 8 rakaat terus, mafi muskilah, satu salam, dia boleh buat yang afdalnya 2-2-2. Tapi dia nak buat 8 terus boleh. Tapi orang ni dia buat 10 saja. Aku sembahyang sunat duha 10 rakaat kerana Allah Ta'ala, tak jadi solat tu. Sama macam witir lah, kita kata witir 11 kan, 11 rakaat paling banyak.
Lepas tu dia buat witir 13 rakaat. Dia buat cara wasal. Terus 13 rakaat, satu ihram, satu takbiratul ihram. Jadi solat tu tak jadi. Tapi kalau dia buat 2 maka takbiratul ihram yang ke-6 tak jadi. Ini bagi yang buat fasal. Dia buat 2 5 takbiratul ihram, ni 10 rakaat. Lepas tu dia buat 2 rakaat lagi, nak jadikan 12. Sebab dia nak buat 13. Jadi yang takbir yang ke-6 tu, ihram yang ke-6 tu taklah yang akid. Faham? Sebab lebih. Sebab lebih daripada sebelah. Samalah sini. Kalau dia lebih, dia buat dalam satu ihram dia tu, takbiratul ihram dia tu, dia niat lebih daripada 8. Kalau dia sengaja, solat tu tak jadi. Dan kalau dia tak sengaja, solat tu jadi solat sunat mutlak. Wal falau ahrama bi aksara minas saman lam yanaqid ihramuhu. Ini dibina atas qaul yang sahih al-mu'tamad. Lam yanaqid ihramu al-mustamilu ala zaid. Itu pentinglah kait tu, al-mustamil ala zaid. In kana amidan, jika dia sengaja. Wa illam yakun amidan, in aqada naflan mutlaqan. Jadi ihram tersebut sebagai solat sunat mutlak. Faham tak itu? Mafhum? Betul? Walahu an yajma'a thamaniyah fi ihramin wahid, dan harus bagi dia menghimpunkan 8 rakaat itu terus pada satu ihram. Ya, saja aku sembahyang 8 rakaat sunat duha kerana Allah Taala. Boleh. Wal afdal an yuhrima bi kulli rakaatain. Afdalnya dia ihram 2 rakaat. Main 2 bagi salam, main 2 bagi salam, main 2 bagi salam. Waktu dia bila? Sama-sama Muhammad. Wa waqtuha, waktu salat duha, min irtifa'is syamsi, bermula min ibtidaiyah tu. Waktu dia bermula daripada naik matahari. Naik matahari dalam tu disebut karumhin, yakni kadar satu lembing, selembing. Kadar selembing pada pandangan fi ra'yil ain. Pada pandangan mata kita dia naik kadar selembing. Disebut 16 minit selepas terbit matahari. Jadi 16 minit selepas terbit matahari itu, maka boleh sembahyang solat sunat duha. Sebelum tu tak boleh lagi sebab tak masuk waktu lagi. Sebab dia solat yang muqayyad bil waqt. Dia ada waktu dia, ada waktu masuk dia, ada waktu berakhir dia. Jadi masuk waktu dia, kita kata 16 minit selepas terbit matahari. Waktu terbit naiknya matahari kadar segala ataupun kadar selebih. Sampai bila? Akhir dia ghayah dia ila zawaliha. Ghayah dia sehingga zawalnya, sehingga tergelincirnya matahari. Tu balik pada matahari, asyams. Hingga tergelincir matahari. Maksudnya selagi mana tak masuk zuhur, selagi tu boleh solat sunat duha. Kama qala an-Nawawi rahimahullah fi at-tahqiq wa syarh al-Muhadzab. Seperti mana berkata akalnya oleh Imam Nawawi rahimahullah pada kitabnya At-Tahqiq dan pada syarah Muhadzab. Majmu'. Tapi waktu ikhtiar, maknanya waktu yang dipilih untuk buat, iaitu pada 1/4 siang. 1/4 siang. Siang tu bagi 4, 1/4. Rubu'un nahar. Supaya setiap 1/4 tu ada solat. Kan subuh, lepas tu duha, lepas tu zuhur, lepas tu asar. Pada setiap 1/4 siang tu ada solat dilakukan padanya.
wa waqtuha min irtifa'is syams ay karumhin wal ikhtiyar fi'luha inda mudi rub'in nahar. Dan ikhtiarnya lakukannya selepas berlalunya 1/4 siang. 1/4 siang. Wah lah sampai 9 atau 10 itulah. Fayakunu fi kulli rub'i solat. Maka adalah pada tiap-tiap 1/4 tu ada solat. Fayakunu fi kulli rub'in solatun. Kemudian masuk dalam qauluhu salatul duha. Ini pun sama juga ni, dengan makna fi. Salatul duha ay as-salatul waqi'ah fi duha. Ini solat yang berlaku, yang jatuh pada waktu duha. Wa huwa waqtu irtifa'is syams. Waktu duha itu waktu naik matahari. Fal idhafah ila duha li fi'liha fihi. Dan idhafah kepada duha, solat tu diidhafahkan kepada duha kerana perbuatan solat tu dilakukan padanya pada duha. Kemudian adakah solat sunat duha tu merupakan solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha tu satu solat dan solat sunat isyraq tu satu solat yang lain? Ini adakah kedua-duanya tu solat yang sama ataupun bukan? Wa hal hiya salatul isyraq aw ghairuha? Adakah ia solat sunat duha tu solatul isyraq adalah solat sunat isyraq atau ghairuha ataupun selain solat sunat isyraq? Alladhi fi syarhir ramli annaha hiya. Dan apa pada syarah ar-ramli bahwasanya solat sunat duha tu adalah solat sunat isyraq. Maknanya sama. Solat sunat duha tu adalah solat sunat isyraq. Wa ibaratuhu, dan ibarat dia pada syarah Ramli itu, ia solatul duha tu, ia tu merujuk ke solat duha. Ia solat duha tu solatul isyraq, adalah solat isyraq. Kama afta bihil walid, seperti mana telah menfatwa dengannya oleh walid ayah dia. Imam Ramli juga, tapi ayah dia Syihabuddin Ar-Ramli, dia Syamsuddin Ar-Ramli. Ayah dia pun alim juga. Apa tulis syarah Zubat. Wa in waqa'a fil ubat annaha ghairuha. Dan jika disebut di dalam ubat, berlaku dalam ubat, bahwasanya solat sunat duha tu ghairuha, ghairu sunnatil isyraq, bukan ghairu solatil isyraq, bukan solat isyraq. Dalam ubat sebut lain. Wa qala Ibnu Hajar innaha ghairuha, dan berkata Ibnu Hajar inna duha ghairuha ghairu solatil isyraq. Wa naqalahu Ibnu Qasim an-Ramli aidan fi ghairi syarh. Dan Ibnu Qasim dia syarahkan, dia nakalkan daripada Imam Ramli pada selain syarah Ramli itu. Orang tak pasti syarah Ramli itu kitab apa, pada kitab yang lain Imam Ramli sebut Imam Ramli sebut salat sunat duha tu bukan salat sunat isyraq. Wa naqalahu Ibnu Qasim an-Ramli aidan fi ghairi syarh. Kenapa disebut, dibahas benda ni? Sama ke tak sama? Sebab kalau solat sunat isyraq itu adalah solat sunat duha, maka waktu dia akan berpanjangan sampai zawal. Faham? Dia maknanya sama macam solat duha. Dah solat duha tu adalah solat sunat isyraq. Tapi kalau bukan, maka taklah yang tad waktuhu ila zawal, taklah berpanjangan waktu dia sampai zawal. Ini waktu syuruk dah habis ya waktu dia. Faham? Wa alaihi fa salatul isyraq rak'atan. Wa alaihi ala hadzal qaul, ala qaul Ibnu Hajar ni, ataupun ala qaul bi anna al-isyraq, bi anna salatul isyraq ghairu ad-duha. Dan di atas qaul yang mengatakan solat sunat isyraq bukan solat sunat duha, maka fa salatul isyraq rak'atan. Dan solat isyraq tu 2 rakaat ajalah. Kalau kita kata dia solat sunat duha, maka sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Faham tak? Di situ berbeza.
Jadi atas kau yang berkaitan dengan solat sunat isyraq, bukan solat sunat duha, maka solat sunat isyraq tu 2 rakaat. Dia punya jumlah rakaat dia. Yuhrimu bihima bi niyyati sunnati isyraqis syams. Dan dia ihram dengan kedua-duanya dengan niat sunnah isyraq asy-syams. Wa yata'akkad 'ala syas qada'uha, dan dituntut ta'akkud atas syas mengqada'nya idza fatat, apabila luput. Di anna hadzatu waqtin, kerana solat ni solat yang mempunyai waktu. Jadi solat yang mempunyai waktu apabila luput disunatkan qada'. Wa huwa waqtu tulu'is syams, dan ia adalah waktu terbit matahari. Faham? Lepas tu iskal, dah waktu terbit matahari kata waktu haram solat. Ni solat ni. Jadi waktu tu apa ni? Yang haram solat tu haram solat sunat mutlak, dan solat sunat yang sabab dia mutaakhir. Lepas tu dia jawab, wa huwa waqtu tulu'is syams wala tukrahu hina izin. Ni karahah tahrim mana? Yang tidak makruh pada ketika itu, pada ketika waktu terbit matahari duduk solat isyraq. Lima alimta, kerana apa yang kamu telah tahu, min annaha, bahwasanya solat sunat isyraq ni dzatu waqtin, solat yang ada waktu. Jadi tidak ada iskal di situ. Jadi kalau orang sembahyang solat sunat isyraq waktu tu makin muskilah. Kalau salah. Lepas tu dia doa solat sunat duha. Itu dia tak baca lah. Ni tuan-tuan hafal dia. Hafal dan baca. Solat sunat, doa solat duha. Kemudian bawah tu sikit dia kata wa ma yuqal min anna salatu duha taqta'u dzuriyah la asalahu. Dan apa yang dikatakan solat sunat duha ni memutuskan zuriat, itu iaitu tidak ada asal. Itu adanya ada naz'ah. Apa dia tu? Ini namanya naz'atun alqaha syaitan, satu naz'ah. Itu apa? Ha? Ha? Nazghatun. Yang ayat Quran pun nazghatun kan, ayat Quran kan. Fasa'in billah. Nazghun. Satu nazghun. Nazghun. Satu campakan lah. Bacaan siapa ni, satu benda yang dicampak dalam, syaitan campak di dalam zihin orang awam ni untuk dia tinggalkan. Godaan nazratun kan naz'ah. Nazratun satu godaan yang syaitan campak pada azhar al-awam liyahmilahum, untuk mendorong mereka untuk meninggalkan solat sunat duha. Habis itu bacaan dia qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dan juga qul huwallah pada rakaat kedua.
ataupun dia baca Asy-Syamsu, surah Asy-Syams, Wasyamsi wa duhaha rakaat pertama, dan wadduha pada rakaat yang kedua. Solatut tarawih. Wasalisu solat tarawih. Oh, sejam. Okey. Ini lama dah. Baik, yang ketiga daripada solat sunat muakkad ni, wasalisu solatu at-tarawih. Dan yang ketiga solat at-tarawih. Wahya solatut tarawih, berapa dia punya adat dia? Isyruna rakaatan, 20 rakaat. 20 rakaat tu berapa taslim? Berapa kali bagi salam? Bi asyri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Dengan 10 taslimat, dengan 10 bagi salam, maknanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Wajib 2 rakaat, 2 rakaat. Tak boleh buat 4-4-4. 2-2-2. Dengan 10 taslim fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Maka wa jumlatuha khamsu tarwihat. Jadi jumlah dia ada 5 tarwihat. Jamak bagi tarwihah. Jadi tarwihah tu merujuk kepada apa? Tarwihah merujuk kepada apa? Ha? Tarwihah merujuk kepada apa? Tarwihah merujuk kepada ayat rehat. Dah masuk ni tarwihah kan. Meh. Dah. Meh tarawih lama. Dah tahu kan. Tahun ni ada 5 tarawih. Boleh Zaid? Tawaf. Tawaf tak? Tarawih. Bila orang sebut 5 tarawih, ada sembahyang 6 tarawih. Tarwihah, 7 tarwihah. Boleh? Boleh? Kita nak masuk sikit lah. Masa ni kita lama sikit. Kalau tak ada masa, kita sekejap. Kita kurangkan lah. Kita tengok macam mana. Berkenaan dengan solat tarawih. Jadi sebut sini ada 5 tarwihat merupakan jamak bagi tarwihah. Jadi solat tarawih ni, sabab tasmiyah dia dinamakan penamaan ni disebabkan tarwih ni lah. Faham tak? Disebabkan tarwihah yang ada. Jadi bila kita sembahyang 20 rakaat, ada 5 tarwihah. Apa maksud tarwihah? Tarwihah tu merujuk kepada 4 rakaat. Faham tak? Tarwihah tu merujuk kepada 4 rakaat.
Jadi bila kita sembahyang 20 rakaat, ada berapa tarwihah? Ada 5. 5 kali 4 sama dengan 2, sama dengan 20. Sebab tu bila sebut sembahyang dengan 5 tarwihah, maknanya disebut dia sembahyang 20 rakaat. Bila disebut dia tu sembahyang dengan 6 tarwihah, maknanya dia sembahyang 24 rakaat. Bila sebut 7 tarwihah, dia sembahyang 28 rakaat. Tarwihah tu merujuk kepada 4 rakaat. Jadi dulu waktu sembahyang ahlu Makkah, dia rehat antara 2 tarwihatain. Disebut rehat antara 2 tarwihatain. Maknanya antara 4 rakaat yang pertama dan 4 rakaat yang kedua. Tengah-tengah tu depa rehat. Tapi depa bukan rehat, depa tawaf. Faham tak? Supaya dia masuk ke dalam ibadat solat sunat tarawih nak buat pula nanti tu 4 rakaat lagi dalam keadaan cergas, dalam keadaan semangat. Sebab seseorang tu bila dia tetap dengan satu ibadat yang sama, kadang-kadang rasa jemu. Jadi dia bertukar kepada ibadat yang lain. Daripada tawaf, daripada tarawih 4 rakaat, 2-2, lepas tu depa tawaf. Lepas tu buat pula tarawih, tukar jenis ibadat. Faham? Macam kalau kita ngaji dan taklim muta'alim, maka bila bosan daripada satu kitab, kadang-kadang kita ada tunggu satu kitab Syekh Fiqh kan. Jadi agak boring, pindah pula kitab-kitab lain. Kalau ulama-ulama dulu tengok kitab-kitab syair, dewan-dewan syair. Jadi tengok pula kitab-kitab lain, kitab-kitab adab ke ataupun kisah-kisah ulama dan sebagainya. Jadi di situ dapat hilangkan jemu tadi. Lepas tu dah hilang jemu, barulah ni balik. Maknanya baca balik yang hadah tadi. Jadi macam itulah sahabat-sahabat dulu. Maknanya zaman dulu di Mekah dulu sembahyang 4 rakaat, 2-2, lepas tu akan nekahkan tawaf. Nekahkan tawaf. Lepas tu sembahyang pula 4. Lepas tu tawaf. Lepas tu 4. Lepas tu tawaf. Lepas tu tawaf. Lepas tu 4 lagi. Jadi jumlah tawaf tu ada berapa? Ada berapa kali tawaf antara 2 tarwihatan itu? Ada 4 lah. Sebab 20 kan ni 5 kan. Satu tarwih ni 4. 4. Jadi 20. Yang ni 4, 8, 12, 16, 20. Jadi tengah-tengah ni dia tawaf. Tengah ni dia tawaf. Jadi ada 4 kali tawaf. Sebab selepas ni tarwihah yang akhir ni depa witir. Faham tak? Okey. Jadi ada 4 kali tawaf. Jadi ni di Mekah. Ni di Mekah. Jadi Ahlul Madinah dia tambah. Faham tak? Dia tambah ahli Mekah ni depa nak yusyabih, yudahi, macam nak menyamai ahli Mekah. Tak boleh. Sebab tawaf dekat Mekah. Mana ada tawaf kat Madinah. Jadi depa gantikan tawaf yang tengah-tengah ni dengan 4 lagi rakaat. Faham? Depa tambah pula. Depa tukar tawaf yang di tengah-tengah tarwihatai ni dengan 4 kali rakaat. Jadi semuanya di berapa? 16. Sebab tu dekat Madinah sembahyang 36 rakaat. 20 campur 16 jadi 30, jadi 36. Itu sejarah dia lah. Tapi bukanlah di permulaan 20 juga. Di permulaannya 20 dan dia berlaku pada selepas pertengahan kurun yang pertama. Berlaku pada pertengahan kurun yang pertama selepas 50 Hijrah. Selepas 50 Hijrah. Kenapa kata macam tu? Selepas 50 Hijrah, sebab daripada kata-kata Imam Malik sendiri. Daripada kata-kata Imam Malik sendiri, maknanya pemerintah pada ketika tu suruh, apa nama dia? Tak ingat. Ja'far kalau tak silap. Kata Amir pada ketika tu suruh dia kurangkan adat. Faham tak? Dia kurangkan adat jumlah. Dia suruh kurangkan adat jumlah tu kurang 36. Faham tak? Jadi dia minta suruh Imam Malik kurangkan. Jadi Imam Malik dia tak mau. Dia abah. Dia kata
Kata Imam Malik, hadza ma adraktun nas alaihi bil Madinah wa huwa al-amrul qadim alladhi lam yazalin nasu alaihi. Jadi kata Imam Malik, dia kata ini dia buat 36 ni apa yang aku dapati orang ramai buat di Madinah. Faham? Dan ini merupakan perkara yang dah lama lah, yang mana manusia orang ramai duk buat. Jadi Amir tu wa Ja'far bin Sulaiman waqad waliyal Madinah am salas wa sittin wa mi'ah 163. Imam Malik meninggal 179. Imam Malik meninggal 179. Jadi dia ni jadi wali bagi kita governor Madinah ni tahun 163. Jadi bila dia jadi itu, dia suruh Imam Malik, maknanya imam dari hijrah ni, untuk kurangkan adat. Jadi dia kata inilah yang aku dapati orang ramai buat daripada zaman dulu. Tapi zaman dulu tu bila? Tak jelas lagi. Faham? Dan dia dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani dalam Mukhtasar dia. Mukhtasar Al-Muzani. Sebab perkataan Imam Malik itu agak ijmal. Dalam Mukhtasar dia sebut qala Malikun astahibbu an yaquman nas fi Ramadan bi 38 rakaah. Aku suka bahawasanya manusia tu dia qiyam pada bulan Ramadan 38 rakaat. Summa yusallimul imam wan nas. Kemudian orang imam dan orang ramai bagi salam. Summa yutiru bihim wa biwahidah. Kemudian dia berwitir, bayang witir dengan mereka 1 rakaat. Semua jadi 39 lah. Wa hadzal amalu bil Madinah qabla harrah. Ini amal ni, wa hadzal amal ni di Madinah sebelum peristiwa harrah. Tahu peristiwa harrah kan? Kalau dekat Madinah, kalau dekat Quba pada Quba tu. Baqi'. Ada dia katakan itu perkuburan, maknanya di kubur orang yang meninggal pada peristiwa harrah tu. Itu satu peristiwa yang mana ramai. Dia di luar Madinah, bumi yang punya batu-batu hitam di luar Madinah, yang mana sahabat lebih kurang 700 lebih tak silap kena mati, membunuh. Orang dengan Walid. Walid Walid. Bukan Walid, Yazid bin Muawiyah. Jadi kejadian ni berlaku tahun 63. Tahun 63 Hijrah. Dia ada kisah dia lah. Kisah dia panjang. Peristiwa ni berlaku tahun 63 Hijrah. Jadi kita tengok Imam Malik, dia kata 163 waktu tu wali Madinah ni dia dilantik kan. Kemudian dia bagi tahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi tahu inilah yang aku dapati orang ramai buat di Madinah. Dan kata Imam Muzani pula dalam Mukhtasar dia kata hadzal amal, dia kata qala Malik astahibu an yakuma nas fi Ramadan bi 38 rakaah summa yusallim al-imam wan nas summa yutiru bihim bi wahidah wa hadzal amal bil Madinah qabla al-harrah mundu bid'in wa mi'ah sanah. Bid' kalimat 3 sampai 9. Jadi 103 sehingga 109 antara itulah. Faham tak? Bid' ni kalimat dia daripada 3, bermula daripada 3 sampai 9. Jadi ada ihtimal lah 103, 104, 105 sampai ke 109. Jadi kalau kita hitung waktu dia tu jadi wali 163 tolak 100. Jadi tinggal 63 Hijrah. Faham? Tinggal 63 Hijrah. 63 Hijrah kita tolak yang sebanyak-banyaknya. Bid'ah tadi 3 sampai 9 kan, tolak yang paling banyak 9. Maka jadi 54 kan. Jadi nak kata paling awal pun 54. Sebab tu kita kata solat 36 ni maknanya dia berlaku selepas pertengahan kurun pertama. 50 ke atas. Berdasarkan perkataan Imam Malik ni lah.
Sebab tu Imam Syafi'i pun dia dapati orang ramai buat 20 rakaat. Sebab itu yang dikumpulkan apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar 20 rakaat. Sebab tu kata Imam Syafi'i 20 rakaat lebih aku sukai. Kita akan tengok dalam. Itu sedikitlah berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkenaan dengan solat, jumlah solat tarawih tu. Tapi berkenaan jumlah solat tarawih ni pun antara benda yang dia jadi satu polemik saban tahun. Faham tak? Saban tahun kadang-kadang ulang benda yang sama lah. Sedangkan apa ni, sepatutnya solat tu yang menjadi solat sunat yang mana disyariatkan untuk yang dia ada beri kesan kepada roh kita, apa ni, dari sudut rohani kita dan juga dari sudut kemasyarakatan dan semuanya, yang sepatutnya dapat menyatukan kita, akhirnya berlaku sebaliknya. Faham tak? Akhirnya berlaku sebaliknya. Sebab tu ada seorang syekh ni ditanya, orang ramai tu hampir bergaduh, tuan. Sebut maknanya sebab hampir-hampir sebahagiannya memukul sebahagian yang lain. Sebab bergaduh ke rakaat. Ke rakaat 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tanya syekh tu. Lepas tu syekh tu jawab apa? Dia kata aku lihat ya ara an yughlaqal masjid ba'da isya. Aku lihat kita kena tutup masjid lepas isya. Sebab apa? Nak jaga kesatuan tu wajib. Faham tak? Ini daripada hak sunat ni apa bergaduh sampai macam tu, tak sepatutlah. Ada ma la yanbaghi an yakun. Tapi jadi macam tu. Faham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kalau nak dibahaskan lagi panjang kenapa berlakunya khilaf tersebut, daripada mana datangnya khilaf itu, dan kenapa dia berlaku. Lepas tu sandaran-sandaran masing-masing. Lepas tu kalau kita lihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada yang kata memang 8 lebih 8 bid'ah. Faham? Ada yang kata 8 tu muakkad, lebih itu tak muakkad. Macam kita mengaji solat rawatib lah, 10 tu muakkadah, lebih itu ghair muakkadah. Artinya 8 tu muakkad, lebih itu bukan muakkad. Ada yang kata tak boleh. 8 lebih daripada tu bid'ah. Sehingga ada maknanya yang apa ni, seolah menjadikan dia seperti, ada yang menjadikan dia seperti solat sunat fajar. Dia tak boleh 2 rakaat solat sunat fajar, dia tak boleh tambah. Faham tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi antara hadis dia banyak, tapi cuma yang sebut 8, dia ada 8, lepas tu 20, lepas tu lebih daripada 20 lah. Kita tengok ada 39, ada yang sebut 36, ada yang sebut 41. Yang sebut 8 tu antaranya yang kalau kita akan lihat, dia punya hadis dia adalah hadis Sayyidina Aisyah tu lah. Hadis Sayyidina Aisyah yang dipegang tu, dia makan Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi aksa daripada ihda asyrata rakaah. Nabi tak tambah di bulan Ramadan dan selain daripada bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Itu antara hadis yang dipegang, yang menyebutkan apa ni 8 rakaat. Sebab kalau kita tengok hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar tu kan pada bulan Ramadan, Nabi semayang, lepas tu ada sahabat ikut. Faham tak? Sahabat ikut. Nabi keluar 3 hari. Ada sebut 2 hari, ada sebut 3 hari. Masyhurnya 3 hari. Hari keempat Nabi tak keluar. Jadi tak disebut. Ada hadis, antaranya hadis Abu Zar, tapi tak disebut adat rakaat. Nabi semayang berapa rakaat. Sebab tu Imam At-Tirmizi
dalam dia punya kitab dia sebutlah qaul ahlul ilmi kan. Jadi yang paling banyaknya yang diriwayatkan disebut 41. Tapi yang kebanyakan ahlul ilmi dan juga itulah pandangan mazhab mazhab yang 4. Jadi sisi Imam Malik 36, kalau 36 itu 20 rakaat. Nyebut 20 rakaat. Dan ada sebahagian ulama yang mengatakan tak ada adat tertentu. Tidak ada adat yang tertentu. Ni anda sebut secara orang kata tak tersusun ni. Nak susun satu-satu, nak bahas satu-satu tu dia akan jadi panjang lah. Sebab lah kita akan tengok ada antara hadis-hadis yang mana yang nak mensabitkan 8, dia akan satu hadis tu dia akan ta'an pada perawi tu, pada seorang perawi tu lah. Dan macam-macam, dan tak boleh hanya antum boleh baca lah antara kitab kitab At-Tawdih fi Salati Tarawih wa Tasabih, kalau tak silap. At-Tawdih fi Salati Tarawih wa Tasabih. Itu dia terang dalam tu dia bahaskan lah, maknanya berkenaan dengan solat tarawih dan juga solat tasbih. Kemudian Imam Suyuti pun ada tulis juga Al-Masabih fi Salati Tarawih ya. Tak ingat. Lepas tu Al-Qaulul Malih fi Salati Tarawih. Itu pun ni juga sebut bincang tentang solat tarawih. Cuma kalau tengok dalam kitab Al-Tawdih fi Salati Tarawih wa Tasabih, di situ dia akan sebutlah, di situ memang dia namakan terus. Dan tu boleh tengoklah antara mensabitkan minal mu'asirin, dan katakan 8 iaitu Sahih Tuhfatul Ahwazi, syarah syarah Sunan Tirmizi ataupun syarah Jami' Tirmizi. Kita boleh tengok dalam hadis berkenaan dengan hadis Abu Zar berkenaan Nabi keluar bayang, lepas tu jemaah sahabat-sahabat ikut ni, kita boleh tengok dalam dekat 6 muka surat dia syarah berkenaan dengan inilah, berkenaan dengan adat ni. Dan juga Allah SWT Al-Imam As-Sana'ani dalam Subul Salam. Imam As-Sana'ani dalam Subul Salam tu antum boleh tengok. Dan dalam kitab tu pun dia ada munaqasyah qaul Sana'ani yang nak sebut kat sini, tapi agak kata-kata dia pada hak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu agak ada fihi isaah berkenaan kata-kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Itu antum boleh baca lah, tengok kat situ. Yang sini pun dia ada munaqasyah, dia datangkan hadis-hadis, maknanya yang sebut 8 hadis-hadis apa yang dipegang, lepas tu dia datangkan hadis-hadis yang menyebutkan lebih daripada 8 rakaat. Kemudian selepas dah datang dah tasawur hadis-hadis semua tu, kemudian khutbah yang kedua dia munaqasyah pula hadis-hadis tersebut, ada segi riwayat dan sebagainya lah. Antum boleh baca ni, lepas tu dia akan jadi lama. Nak bagi taunya, sebab tu Imam Ibnu Al-Mughni, siapa dia tuan ni, Imam Hanbali Ibnu Qudamah, dia sebutkan ijma', seolah-olah ijma' 20 rakaat. Sebab dia kal ijma', sebab mazhab Malik ada yang sebab bukan semua sebut 20, ada mazhab Malik 36 kan, 36. Tapi yang tu dirak juga oleh Sahih Tuhfah Al-Ahwazi. Dia sebut mana ijma' ni. Tu dia kata, dia buat datang lah, ada yang sebut berapa, ada sebut ni, kata dia tolak lah kata yang katakan ijma' dan sebagainya. Pokoknya dia kat situ boleh tengok lah, nak menyabitkan lah 8.
Syekh Nuruddin Itir pun sama jugalah, dia sebut bahaskan solat sunat apa ni. Cuma Syekh Nuruddin Itir pun datangkan di Sayyidina Aisyah nak sabitkan solat tarawih tu, dia datangkan, tapi cuma dia taklah mengatakan memang 8. Faham? Dia tak mensabitkan memanglah 8 rakaat. Faham? Dan dia sebutlah apa ni riwayat-riwayat yang lain. Dan dia sebutlah orang yang apa ni syududat, maknanya ba'dul mutaakhir mu'asirin, yang apa ni nak mensabitkan 8, yang mengatakan lebih daripada 8 bid'ah dan sebagainya, dan ta'an yang mereka lakukan kehadap beberapa perawi dan sebagainya. Ada jawab-jawab lah dalam tu, untuk boleh tengok dalam syarah Syekh Nuruddin Itir apa ni dalam Bulughul Maram. Rahimahumullah. Tu cuba nak antum tengok, antum baca, cuba antum boleh, maknanya ini orang berbahas ilmiah. Faham tak? Jadi dalam nak mengkritik pun ada kritik ilmiah. Sebab setengah orang dia tak faham. Dia bila seorang ni, katakan ada ilmuwan ni, dia mengkritik seorang lagi ilmuwan, dan dia ni teruja dengan satu ilmuwan ni ataupun daripada kumpulan dia akan kata macam-macam. Faham tak? Sedangkan kita kena tengok kritikan tu pada tubuh badan ke ataupun pada perkataan. Faham tak? Pada perkataan ni ke pada tubuh badan dia. Kalau dia kritik tubuh badan memang tak kena kan. Sebab tu orang kritik apa yang dikeluar, apa yang keluar daripada mulut dia, tulisan-tulisan dia. Faham tak? Jadi kalau benda tu hak tu mafi muskilah, maknanya dia mengkritik, maka kita yang ada hujah, maka kita jawab balik kritikan tersebut. Sebab dia bukan kritik tubuh badan. Sebab itulah kita tengok dalam kitab-kitab ni pun ada jawab balas. Kalau sebut macam ni aula dan sebagainya, kalau disebut macam ni aula. Tapi bukannya ala hawa. Faham tak? Bukan ikut hawa nafsu nak kata macam ni. Cuma kita hari ni bila berkaitan dengan orang yang kita sanjung dan sebagainya, mula kita serang tubuh badan orang yang mengkritik orang yang kita sanjung. Faham tak? Orang tu kritik perkataan, kita kritik tubuh badan. Kan jadi terbalik dia tu. Faham tak? Kita keji dia, kita ni dan sebagainya. Dan nak tulis balik. Tapi tulis secara ilmiah. Faham tak? Itu yang perlu kita faham lah. Itu masuk dalam itu sikit-sikit lah, sebab sedikit kita tengok dalam. Okey, dah setengah jam ni. Tengok sikit kat solat tarawih. Ai walau furada. Jadi solat sunat yang dituntut sunat tarawih walaupun berseorangan. Bukan syaratnya dia kena berjemaah. Walaupun seorang macam tu dah solat raya. Faham tak? Cuma kita dah terbiasa berjemaah, tiba-tiba boleh dah buat seorang-seorang ni, boleh kau buat kat rumah dan sebagainya. Sedangkan benda tu disebut dalam kitab-kitab. Cuma mungkin kita tak mengaji secara satu persatu kan. Kadang-kadang kita pun dengar sikit-sikit macam tu je, ataupun ialah kadang-kadang pun pengajian maghrib isyak agak singkat sebenarnya nak sebut semua benda-benda tu. Bukannya mengaji secara berkitab, jadi agak benda tu agak asing. Jadi bila banyaklah hikmah-hikmah, benda hukum-hukum baru daripada corona ni, keluar hukum-hukum yang baru yang sebelum ni orang tak tahu, jadi tahu. Wa tusannul jama'atu fiha wa fil witri ba'daha, dan disunatkan berjemaah pada solat sunat tarawih dan juga pada solat sunat witir selepas tarawih. Wa fa'luha bil Quran fi jami'i syahr wa fa'luha bil Quran, dan mengerjakannya dengan Quran. Yang ni satu Quran tu. Maknanya sehari satu juzuk. Pada sekalian bulan bi an yaqra fiha kulla lailatin juz'an afdal min takrir suratir rahman. Jadi dia
mengerjakan solat tarawih itu dengan Quran pada sekalian syahar, dengan bahasanya dia baca tiap-tiap satu malam tu satu juzuk, itu lebih afdal daripada dia mengulang-ulang surah Ar-Rahman. Jadi ada yang mengulang surah Ar-Rahman. Bisa dengar? Anda bisa dengar ada seorang imam tu, dia asal Aceh, dia mengaji yang namanya tajwid dengan dia lah. Tapi dia kalau dia datang jemput, datang surau tu, dia duduk taman lain. Dan jemput tu dia akan baca surah Ar-Rahman. Mungkin kat Aceh macam tu kot, wallahualam. Kita tanya orang Aceh lah. Kalau kat tempat kita ni, kampung-kampung, dia akan baca ayat rakaat kedua tu surah Al-Ikhlas. Betul? Dia akan baca surah Al-Ikhlas. Anak duduk di pondok Tuku Saleh pun macam tu lah tu. Ada kat sebut nanti dalam ni. Au hal ata 'alal insan. Surah Al-Insan ni nak tak biasa dengar lagi lah. Dia sebut ni ada lah. Barangkali ada. Dia sebut au surah Al-Ikhlas ba'da kulli suratin minat takasur ilal masad. Ni yang tempat kita buat. Sebenarnya baca surah Al-Ikhlas selepas tiap-tiap surah daripada takasur ilal masad. Dia akan mula dengan takasur, lepas tu Al-Ikhlas. Lepas tu selepas dia surah apa? Itu surah Al-Ikhlas. Lepas tu selepas dia surah apa lepas tu Al-Ikhlas. Kama ta'dahu ahlu Misra. Sebenarnya ahli Mesir biasa buat. Maka dalika ahlu Malaysia. Ini di kampung-kampung tu boleh tengoklah. Buat macam ni. Waqad warada fi fadliha atharun syahirah minha ma warada an Aisyah radhiyallahu anha. Dan telah warid pada kelebihan solat tarawih asas yang masyhur, antaranya apa yang warid dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail fi Ramadan wa shalla fil masjid fa shalla an-nas bi salati fa asbahu yatahaddatsuna bi dzalika wa kasura an-nas bil lailati tsaniyah wa shalla wa sallu bi salatihi falamma kanat al-lailah ats-tsalitsah kasura an-nas hatta daqa al-masjid ala ahlihi falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li salati al-fajr falamma shalla al-fajr aqbala alaihim wa qala lahum innahu lam yakhfa alayya sya'nukum al-lailata walakin khashitu an tufrada alaikum salatul laili fata'jazu anha. Summa tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr wa sadri khilafati Umar radhiyallahu anha. Summa jama'a Umar ar-rijal ala Ubay bin Ka'ab wa nisa ala Sulaiman bin Abi Hasmah. Jadi kata Sayyidina Aisyah, Nabi SAW dia keluar pada tengah malam pada bulan Ramadan dan dia solat di masjid. Lepas tu orang ikut solat belakang dia. Fasalla an-nas bi salatihi. Maka pada waktu pagi tu berpagi-pagi mereka berbicara dengan yang demikian tu. Contoh semalam Nabi solat dan sebagainya. Jadi ada sahabat-sahabat yang lain yang dengar, mulalah pakat nak solat dengan Rasulullah SAW. Wa kasurun nas fi lailatis saniyah. Pada malam yang kedua ramai lagi. Dah kecoh dah pagi tu. Sebab yang awal itu mana yang ada lah kan. Hari kedua tu makin ramai. Fasalla Nabi solat wa sallu bi salati, dan mereka solat dengan solat Rasulullah, mereka ikut Nabi. Falamma kanatil lailah as-salisah kasuran nas. Hari ketiga orang ramai. Sampai sempit masjid. Maksudnya tak cukup lah masjid dengan orang. Hatta taqal masjid ala ahlihi. Jadi masjid tu jadi sempit. Orang ramai. Falam yakhruj ilaihim. Hari ketiga dia tak keluar. Yang masyhurnya 3 hari. Hari keempat tak keluar. Tapi ada riwayat sebut 2 hari. Hari ke-3 hari itu iaitu hari yang ke-23, hari ke-25 dan juga hari ke-27. Hari ke-29 Nabi tak keluar. Berdasarkan riwayat hadis yang lain, iaitu hadis Abu Zar dalam Jami' Tirmizi. Sebutlah 3 hari itu. Hari 23, 25 dan 27. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu hatta kharaja falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li salatil fajr, sehingga Nabi keluar untuk solat subuh. Falamma shallal fajr aqbala alaihim. Lepas Nabi solat fajar, Nabi menghadap jemaah. Lepas tu Nabi kata wa qala lahum innahu lam yakhfa alayya sya'nukum al-lailata. Dia kata bahawa sesungguhnya sya'an kamu, kelakuan kamu, halnya kamu malam-malam tak tersembunyi atas aku. Maknanya aku tahu kamu semua duk tunggu aku nak keluar, tapi aku tak keluar. Walakin khasyitu,
an tufrada alaikum salatul lail. Jadi Nabi tak keluar ni bukan sebab apa. Nabi kata, aku takut, aku bimbang bahawasanya difardukan ke atas kamu solat malam. Fata'jazu anha, maka kamu jadi lemah daripada melakukannya. Di sini ada iskal, nanti akan disebut di depan. Sehinggalah Nabi SAW wafat, dan perkara tu macam tu lah. Wal amru qiyam Ramadan tu seperti mana yang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bayang masing-masing kan. Waktu zaman Sayyidina Osman, bila Sayyidina Osman nampak orang ni berselerak, kata yang ni sembahyang seorang, yang ni sembahyang seorang, lepas tu ni ada yang berjemaah. Contohnya kita satu rumah ni ada yang buat jemaah sini, ada yang sembahyang seorang sini, ada sembahyang seorang sana. Jadi tengok kalau dihimpunkan atas satu imam tu lebih elok. Jadi imam Sayyidina Umar dihimpunkan atas satu imam, iaitu Ubay bin Ka'ab, dan jemaah perempuan atas imam dia Sulaiman bin Abi Hasmah. Sehinggalah waktu zaman Sayyidina Abu Bakar pun macam tu juga. Sehinggalah permulaan khilafah Umar radhiyallahu anhu. Summa jama' Umar ar-rijal. Sayyidina Umar dihimpunkan orang lelaki ala Ubay di sini ada ya silap. Ala Ubay bin Ka'ab wa nisa ala Sulaiman bin Abi Hasmah. Walidzalika qala Utsman, kerana itulah Sayyidina Utsman dia berkata pada khilafah dia ketika dia jadi khalifah, dia kata nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah Taala menerangkan kubur Sayyidina Umar sebenarnya dia menerangi masjid-masjid kami. Wa muqtada hadzal hadis, faham daripada hadis yang kita baca tadi, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lahum lailataini faqat. Nabi hanya keluar 2 hari saja. Wal mashhur annahu kharaja lahum salas layali. Yang masyhurnya Nabi keluar 3 hari. Wa hiya lailatu 23 wa 25 wa 27 wa 27. Bukan saja sebut sebab ada riwayat Abu Zar, kita boleh tengok dalam Tirmizi, sebut Nabi keluar hari 23, 25 dan 27. Hari ke-29 Nabi tak keluar. Walam yakhruj lahum lailata 29, dan Nabi tidak keluar pada malam yang ke-29. Kenapa Nabi tak keluar secara berturut-turut? 23, 24. Wa inna ma lam yakhruj ilaihim walam inna ma la yakhruj sallallahu alaihi wasallam ala mila rifqan bihim. Nabi tak keluar tu atas berjalan berturut kerana kata apa, sifat kasih sayang Nabi dengan mereka. Wa kana yusalli bihim 8 rakaat, dan Nabi SAW sembahyang imamkan mereka 8 rakaat. Lakin kana yukammiluha 20 fi baitihi, tapi Nabi SAW sempurnakannya 20 rakaat di rumahnya. Wa kanatis sahabah tukammiluha kadzalik, dan sahabat pun sempurnakan juga 20 rakaat di rumah mereka fi buyutihim. Apa dalilnya? Dia kata bidalili annahu kana yusma'u lahum azirun ka azirin nahli. Kerana dengar suara, didengar daripada bagi mereka tu suara seperti suara lebah. Kan masing-masing dia baca kan. Jadi dengar, maknanya depa solat. Wa inna ma lam yukammil bihim al-20 fil masjid syafaqatan alaihim. Hanya saja mereka tidak sempurnakan Nabi tak sempurnakan 20 rakaat sembahyang dengan sahabat di masjid kerana syafaqah Nabi ke atas mereka. Syafaqah apa? Kasih atas mereka, takut memberat mereka. Mereka akan ikut Nabi kan. Jadi lepas tu ikutlah nak sembahyang lagi ke, ataupun ada yang tak mau sembahyang ke. Jadi buat iskal lah. Wastushkila qauluhu sallallahu alaihi wasallam walakin khashitu an tufrada alaikum. Iskal dengan apa? Biqaulihi ta'ala fi lailatul isra hunna khamsun wa sawabu khamsun la yubaddalul qawlu ladayya. Iskal perkataan Nabi tadi, tetapi aku takut difardukan ke atas kamu. Sedangkan dalam hadis Isra Nabi kata hunna khamsun, ini solat fardu tu 5 waktu, tapi sawab dia 50. Dan Nabi dalam hadis tu disebut hunna khamsun, solat tu 5 dan sawab dia khamsun la yubaddalul qaul ladayya.
Allah Ta'ala kata dan tidak ditukar qaul tu di sisi aku. Maknanya memang tetaplah 5. Jadi bila 5 dah tetap dah, tidak akan ditukar, kenapa Nabi kata aku takut di fardu lagi? Sedangkan fardu tu 5 dah tidak akan bertukar dah. Faham tak? Jadi iskal lah. Jadi dijawab lah, wa ujiba bi ajwibatin, dan dijawab dengan beberapa jawapan. Dia kata ahsanuha, yang paling ahsannya daripada jawapan-jawapan tu, annazalika fi kulli yaumin wa lailah. Solat 5 waktu tu solat yang difardukan tiap-tiap hari, sehari semalam, yang difardukan sehari semalam. Maka tidak menafikan, fala yunafi fardiyata ghairiha fi sanah. Dia tak menafikan kefarduan solat tarawih. Solat tarawih sebulan dalam 1 tahun. Yang tu sehari semalam, yang ni sebulan dalam setahun. Dan ada jawapan lain lah. Dalam Fathul Bari pun ada ada sebut. Dan ada sebahagian ulama yang lebih cenderung kepada jawapan tu. Ada salah satu daripada jawapan tu lah. Maknanya maksud ditakut difardukan ke atas kamu solat malam. Maknanya Allah Ta'ala fardukan solat malam tu, nak sah dia, syarat sah kena berjemaah. Faham? Maksudnya takut difardukan tu, takut difardukan solat fardu, iaitu takut solat fardu pula. Takut difardukan solat malam tu, maksud dia adalah takut Allah Ta'ala jadikan syarat untuk sah solat malam adalah dengan berjemaah. Kalau tak berjemaah, tak boleh. Maka sebab tu kamu akan lemah. Kata jazu anha, daripada buatnya. Lepas tu adalah dan kenapa ditakwil, ditafsirkan macam tu, sebab ada kataan lain dalam riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan pada jawapan tersebut. Kerana tak ingat. Boleh nak tak punya riwayat tu ni pening lah kat lenong semua. Baik, habis yang tu lah. Kemudian wahya isyruna raka'ah, ada 20 rakaat. Dalam hasyiah kata ai fi haqqi ghairi ahli Madinati syarifah, pada hak selain ahli Madinah. Wa amma fi haqqihi fa hiya sittun wa salasun, adapun pada hak ahli Madinah 36 rakaat. Wa sababu zalika, sebab 36 tu, anna sahabah fi Makkah kanu yafsiduna baina kulli tarwihatain. Nampak? Sahabat di Mekah mereka menceraikan antara dua tarwihatain. Empat pertama dengan empat yang kedua. Ini dua empat kan. Itu dinamakan tarwihah. Lepas tu dua empat tarwihah. Jadi antara dua tarwihatain itu dia ceraikan dengan tawaf. Bi tawafin. Mereka ceraikan dengan tawaf. Liyastarihu wa yanshitu bidzalik. Supaya mereka dapat rehat dengan ibadat. Mereka dapat rehat dan dapat semangat lah, cergas bizalika, dengan sebab tawaf tersebut. Maknanya bila dia masuk dalam solat nanti dia lebih cergas, lebih semangat, sebab dia dah bukannya dia tetap pada satu ibadat, tapi dia berpindah pada ibadat yang lain. Li'anna fil intiqal min ibadatin ila ibadatin ukhra rahatan wa nasyatan, kerana ada pada berpindah daripada satu ibadat kepada satu ibadat yang lain itu ada kerehatan dan ada kecergasan ataupun kerajinan. Dia akan bila kita tetap dalam satu ibadat tu kita akan jemu, tapi bila kita berpindah kita buat benda lain dulu, lepas tu kita buat balik. Jadi ada rasa rajin dan cergas, semangat sikit nak buat, berbanding kita berterusan buat ibadat yang sama. Walidzalika sumiyat at-tarawih, kerana itulah dinamakan tarawih.
Wa kana dzalika bi ijtihadin la bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang apa ni, yang demikian tu apa ni, tambah lagi tu ni mas zalika ni atau wah ni, nampaknya kat nak merujuk pada tawaf. Zalika maknanya dia buat tawaf apa ni, tawaf fasal. Ini faslu apa ni, al-faslu baina kulli tawihatain bi tawaf tu adalah dengan ijtihad para sahabat lah. Wa kana zalika bi ijtihadin la bi amri sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh pun tawaf. Surah 4 kata tawaf, surah 4 kata tawaf. Tapi itu ijtihad para sahabat. Walamma ta'azzara tawaf ala ahli Madinah, dan tak kala teruzur tawaf atas ahli Madinah al-musyarrafah, adahum ijtihadum ila an yaj'alu makana kulli tawafin 4 raka'at fasara indahum sittan wa salasin. Jadi ahli Madinah tak nak tawaf, Kaabah tak ada kat Madinah. Jadi ijtihad mereka membawa mereka kepada menjadikan tempat tawaf 4 rakaat ahli Makkah tu, yang ahli Makkah buat tawaf tu, di celah-celah tu dia tambah lagi 4 rakaat. Jadilah 36. Walakin fi'luhum laha 20 afdal li'annahu al-warid anhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi buat 20 rakaat tu lebih afdal. Sebab itulah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal syarah, wa jumlatuha khamsu tarwihatin. Tengok dalam Asyiah, qauluhu wa jumlatuha khamsu tarwihat. Jam'u tarwihah minar roha, daripada perkataan roha. Li'annahum kanu yastarihuna bitawaf. Kerana sahabat dulu mereka tu yastarihun, berehat dengan tawaf. Berehat daripada apa ni, solat 4 rakaat tu dengan tawaf, bersambung lagi 4 rakaat. Yastarihuna bitawaf baina kulli 4 rakaat, antara tiap-tiap 4 rakaat. Fasummiya kulli 4 rakaatin tarwihatan lidzalik. Maka dinamakan tiap-tiap 4 rakaat tu tarwihah. Kerana demikian. Dia kata 4 rakaat tu tarwihah. Jadi bila 4 apa ni, rehat sekali tu dah ada satu tarwihah. Maknanya 4 rakaat dah buat. 4 rakaat tu tiap-tiap 4 rakaat dinamakan satu tarwihah. Lepas tu nak niat apa? Wa yanwi syakhsu bi kulli rak'ataini at-tarawiha aw qiyam Ramadan. Dan syakhs tu dia nak niat apa? Dia niat dengan tiap-tiap 2 rakaat tu dia niat solat sunat tarawih ataupun niat qiyam Ramadan, ataupun sunnah qiyam Ramadan. Yang penting kena ada ta'yin lah, tak boleh itlaq. Walau shalla 4 rakaatin minha bitaslimatin wahidah lam tasih. Kalau dia solat 4 rakaat daripada tarawih dengan satu taslimah, dengan satu salam, lam tasih, tidak sah. Dia kena buat dua. Waktu dia bila? Wa waqtuha baina salatil isya'i wa tulu'il fajri. Waktunya, waktu tarawih ni antara solat isya' dan di antara fajar. Sama dengan waktu witir. Maknanya antara perbuatan isya', solat isya', bila dah laku solat isya', maka masuklah waktu tarawih. Sampai bila? Sampai subuh. Dalam tu pun ada fahiyya kal witri. Wa waqtuha baina salatil isya'i wa tulu'il fajri fahiyya kal witri fil waqti wa yundabu ta'khiru anha. Maka ia apa ni, tarawih ni seperti solat sunat witir pada waktu, dan disunatkan takhirkan witir daripada tarawih. Maknanya mayang tarawih dulu barulah mayang witir, sebab Nabi SAW kata ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadi kalau akhir solat kamu pada waktu malam tu solat witir. Alhamdulillah. Habis. Lepas tu khatimah dia sebutlah beberapa solat-solat sunat, banyak tahiyatul masjid, solat sunat istikharah,
sunat hajat, sunat tasbih. Macam ni lah tuan boleh tengok. Ada nak tulis tak? Kaifiyah ada, bilangan rakaat ada, sebab dah maksud tarawih pun dah. Okay, alhamdulillah settle. Cuma kita tak bincangkanlah berkenaan dengan apa ni bilangan rakaat tu secara tafsir. Cuma hanya sebut tempat-tempat yang antum boleh baca, antum boleh baca sendirilah. Dan lebih elok lah tu ambil Tuhfatul Ahwazi, lepas tu dipadankan dengan kitab apa ni At-Tawdih fi Salati Tarawih wa Tasabih. Jadi sebab di situ dia banyak menjawab apa yang di dalam Tuhfatul Ahwazi, dan juga dia menjawab apa yang disebut oleh Imam As-Sana'ani dalam Subul Salam. Antara dua tu lah, dua tu antara nama yang di apa disebut secara jelas dalam kitab tu. Kalau dalam Al-Qaulul Malih tu dia tak sebut, dia sekadar sebut Ba'dul Mu'asirin. Begitu juga dalam apa ni Syekh Nuruddin Itir, ada yang disebut kaul apa ni sebahagian Mu'asirin, jadi dia tak sebut nama. Allahu Ta'ala a'lam. Camoran ada yang ketiga ini salat witir, duha, akhir waktu, bulan waktu, banyak rakaat, sama rakaat, mana tahajud, bagian malam, selesai sudah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, innal insana lafi khusr.